this session. Okay, so again, Assalamualaikum, welcome back for today's class. Hari ini kita akan sambung kita punya explore in the field of accounting. So as we were saying, okay, copy paste lah. Ada minta Daniel, kau boleh share dalam Telegram kau the meeting link tu. Share link ni ke? Daniel. Dua orang Share dekat mana tu? dalam Telegram. Kita ada Danish dengan Lash. Jadi copy paste ni. Mana? Sekejap hang on link copy. Kau nak tahu ni? Masa tadi kan. Okay, sekarang ni with regards to chapter dalam textbook, in view of the need, kita kena macam make sure that kita benchmark ourselves dengan your assessment. Dia ada dua style mengajar kat sini. If we can be to macam we wanted to understand things, we may not necessarily use the textbooks punya classification macam chapter-chapter dia. Tapi disebabkan oleh exam ni bergantung pada chapter yang cover, jadi cikgu kena juga sebenarnya refer pada textbook coverage. So for that reason, apa cikgu akan buat lah, cikgu akan cuba cover menyamai dengan textbook. Okay? Alright. Okay. So basic. Ini buku ni macam very broad and it's actually used for the undergraduate courses in Bachelor of Accounting. Since cikgu pun mengajar dekat university, so we used to use all these materials lah, which is much more easier. And having said that, cikgu akan cuba make sure that whatever words that you are not familiar with, or what is the equivalent words yang kita kena tengok dalam textbook, nanti kita akan explore lah. Okay? So you don't have to be worried about whether it's English, nanti kan you nak jawab bahasa Malaysia. And in the matter of fact, kalau we talk about accounting and if you're thinking seriously to go deeper into this line, memang you kena belajar bahasa Inggeris. Sebab in accounting, this is what you're doing right now, is at secondary school, when you do your form 4, right? Form 4, and then you plus with your form 5. Alright, this is some sort of basics of accounting. So these basics we can bring to higher level towards towards professional certification ke, ataupun kita boleh buat towards diploma ataupun degree in accounting or something within the area of business. Then the basics remains the same, Jadi kalau you dah belajar dalam bahasa Inggeris ataupun you familiar dengan bahasa Inggeris, once you embark deeper along your career path, it will be a bit easier lah. Alright. Lash, may I know you are using phone ke ataupun using laptop? I'm using phone. It would be good if you can use laptop because cikgu will be writing a lot. Nanti kan
Okay, I'll try to access to my laptop. Yep. Alright. So, alright. Amir, last week ada dalam kelas. Tak, ini first time masuk. Oh, you pun first time masuk. Sebab sebelum ni ada kelas yang time cikgu buat tu. Okay. Dua-dua tak masuk. So, dua-dua student saya baru lah. Tak dapat. Okay. Okay, tak apa. First thing Okay. cikgu wanted to emphasize bila kita buat accounting ni is actually a simple course because apa yang kita kena buat adalah kita kena tahu dia punya proses dia, and at the end of the day most courses yang kita buat macam other subjects, we do not know what is the final outcome. In accounting, it's much more easier because what you do know is the final outcome. Final outcome ni, output yang kita trying to achieve within this form 4 and form 5 is membuat penyata kedudukan kewangan dengan penyata untung rugi. Alright? Dia ada penyata, ada satu lagi penyata, nanti form 5 akan ada penyata bank statement. Alright? So the outcome of this process yang kita nak capai ni is kind of like predetermined. Kita tahu dah ke arah mana kita perlu capai. And ultimately yang kita tengah buat ni from module 1, module 2, module 3, module 4, module 5 ni is a step by step process to achieve this. So aim dia kat sini. So in order to do that, either we can go directly here, kita belajar sini, then kita boleh, once we gonna explain back from the beginning, you'll be easier to understand. Tapi since your textbook now arranged by this way, so textbook akan cuba bawa kat sini, tapi berdasarkan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. So modul 5 is chapter 5 lah. So at the end of the day, apa yang nak dicapai adalah perkara yang sama. Adalah macam mana untuk menyediakan sebuah penyata kedudukan kewangan, macam mana nak menyediakan sebuah penyata untung rugi, dan macam mana untuk menyediakan sebuah penyata bank. Okay, so kita sekarang ni is at the start of the process here. We are at the start of the process. Siapa yang masuk tu? Lash, you are here? Okay. So it's a start of the process. Then what we are trying to do here is to make sure that kita faham where are we starting from, and first and foremost we know where are we heading to. Alright? Boleh? Amir? Boleh. Alright. So basically, bila kita buat accounting, the thing that we wanted to do is, as I told, is kita nak capai yang ni. Kita nak buat financial statement. Kita nak buat benda ni. Ni yang kita nak capai. Alright? Why are we doing this? Kenapa kita perlu buat benda ni? The big question. Why kan? Kenapa kita buat benda ni? Sebab dengan ataupun melalui penyata kewangan, kedudukan kewangan, melalui penyata untung rugi dan melalui penyata bank, kita dapat melihat prestasi perniagaan. Alright, prestasi perniagaan adalah berbeza. Sebagai contoh, kalau kita ambil sebuah perniagaan, alright, this is your business. It is not merely a news, right? It is not merely a news untuk memberitahu ada apa ni, mengenai perkembangan perniagaan. Dia boleh jadi berita. Kalau berita ni, cara kita tulis berita kan macam surat khabar kita tulis kan. Kuala Lumpur, pada hari ini perniagaan ini telah membuat rekod jualan sebanyak 15% keuntungan. So contoh macam dalam bentuk penyataan seperti ini
tidak tidak menepatilah kehendak pelaporan kewangan. Perniagaan dia ada banyak berita. Dia akan operasi syarikat tu, bila dia menjalankan syarikat, dia ada banyak benda yang dia buat dalam tu. Apa yang perlu diketahui daripada banyak-banyak benda ni adalah perlu dirangkumkan dalam laporan. Laporan dalam bentuk kewangan. So, laporan kat sini maksudnya adalah apa? Penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi dan penyata bank. So, ini sahaja laporan yang diperlukan untuk menceritakan apa yang telah berlaku dalam perniagaan itu dalam satu tempoh masa. So, orang yang melihat laporan ini, dia akan membuat pelbagai keputusan. Contoh, kalau orang yang melihat laporan ini adalah sebuah kerajaan, maka dia akan kutip cukai. Dia nak minta cukai. Kalau yang membaca laporan ini adalah bank, maka dia nak tahu sama ada daripada laporan ini, dia nak tahu sama ada perniagaan yang dijalankan mempunyai keupayaan yang kukuh untuk membayar balik hutang. Kalau pembekal, dia nak tahu sama ada apa sahaja yang dilaporkan dalam perniagaan ini, dia adalah sebenarnya sedang berkembang dan perniagaan ini boleh memberi mempunyai jangka hayat yang panjang. So, kalau jangka hayat panjang, dia orang pun nak labur beli mesin baru, dia orang pun sanggup sebab perniagaan ini sedang berkembang. Pelanggan, dia nak tahu sama ada produk tu boleh didapati dalam pasaran atau tidak untuk tempoh masa yang lama. Jadi, semua keperluan maklumat oleh orang-orang luar daripada perniagaan seperti lembaga hasil, customer, bank, pembekal, semua ni orang-orang luar ni, dia melihat laporan yang sama saja dan membuat pelbagai keputusan yang berbeza. Jadi, kalau cikgu simpulkan, apakah yang dimaksudkan dengan accounting? Apakah dimaksudkan oleh accounting? Accounting adalah satu proses bagaimana kita dapat mengukur, kita measure, kita ukur, kita proses dan kita menyampaikan financial information ataupun perkara-perkara berkaitan dengan kewangan kepada pihak luar. Alright, kalau tengok dalam buku teks, kalau kita tengok definisi tu adalah bila kita tengok definisi accounting kan, apa itu perekonomian, kalau tengok muka surat simpan kira, apa beza? Perekonomian mencakupi bidang yang luas iaitu meliputi aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisa, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Itulah ayat dia. Tapi sebenarnya in the nutshell, apa kita tengah buat kat sini adalah kita sedang merangkumkan semua aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah perniagaan dalam bentuk pernyataan ataupun laporan. Jadi, kita tak ada diary. Kalau biasa kalau kita nak buat sesuatu benda macam biasanya kalau kita nak cakap what's school homework today kan, kita ada macam diary, tulis okay day 1, alright, kita tulis sekolah kerja sekolah dan sebagainya, hari ni kita ada jemaah raya, semua orang seronok. So kita ada dalam bentuk diary. If day 2, day 3 this diary ni kita compile all, it's gonna be a very thick a thick book to read, macam memang susah nak baca lah sebab dia tebal sangat, right? So accounting dia tak macam tu, dia hanya compilekan semua maklumat ini dan tukarkan compilation ini kepada penyata.
Dia tukarkan semua compilation ini kepada penyata supaya penyata ini dapat dibaca oleh orang luar. Boleh faham eh? Boleh. Lash, any question? Lash, you stay around? Ada ke dia? Yeah, she's here. Alright. Okay, business activities ni macam contohnya beli barang, jual barang. Alright. Apa lagi? Tolong saya. Apakah yang biasa dilakukan oleh perniagaan? Pemasaran. Lagi? Apa bentuk business activity? Boleh. Promosi barang. Promosi. Promosi barang. Lagi? Hmm, Apa yang biasa dilakukan oleh perniagaan? Ha? apa? Sekejap. Apa dia? Tak tahu lagi. Hello, okay. Okay. Okay, hiring people, bagi gaji, bayar sewa, semua bayar utility, beli aset. Semua ini adalah aktiviti. Apakah yang dimaksudkan bukan aktiviti? Yang tak ada kena-mengena dengan bisnes. Contoh, yang bukan aktiviti perniagaan. Apa-apa sahaja perkara yang belum berlaku. Apa-apa sahaja benda yang belum berlaku. Contoh, dia nak beli pada pembekal B. Pembekal A marah dia. Pembekal B menawarkan harga yang lebih baik. Pelanggan C hendak beli barang daripada dia. So, apa-apa sahaja hendak beli barang, akan beli barang, akan berlaku, pelanggan akan ambil tindakan mahkamah. Apa sahaja benda yang berbentuk akan dan belum ni, dia tidak dibawa masuk dalam proses perakaunan. Dia tak akan masuk. Sebab itu adalah berita-berita andaian sahaja. Sehingga perkara itu berlaku. Kalau perkara itu betul-betul berlaku, then dia akan ada dokumen asas untuk cek apa benda yang telah berlaku. Dan dokumen itu akan diproses. Dia akan mula proses dokumen tu. Dan akhir sekali dia akan mengeluarkan maklumat itu ke dalam 3 penyata yang sama. Dia takkan ada penyata baru. Dia akan keluar sama ada penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi ataupun penyata. Dia akan keluar kat sini juga. Dia takkan, contohnya syarikat sedang membuat pencemaran. Contoh, pencemaran adalah sesuatu perkara yang serius. Tapi selagi tidak ada apa-apa tindakan macam penalti ataupun denda ataupun compound, tidak ada apa-apa tindakan terhadap perniagaan, maka dia tidak termasuk sebagai aktiviti yang perlu diproses. Faham Jadi sebab apa kita boleh buat macam ni? Sebab dokumen yang kita tulis, katakanlah kita buat jualan kat sini. Jualan kita sebut satu X amount kat sini kan. Kalau kita sebut X amount kat sini, akan ada seorang, nama dia adalah auditor. Dia akan ambil amount ni
amount X ni, dia akan membuat usaha untuk patah balik, trace balik kepada proses ni. Kita sekarang ni daripada dokumen untuk buat account, ada lagi orang yang membuat kerja sebaliknya, iaitu mengesahkan amount yang tercatat dalam penyata adalah amount yang berpunca daripada dokumen yang betul. Itu kerja auditor. Okey? Boleh faham Boleh. Alright. So basically kalau cikgu nak rungkaikan, kalau lah nak susah nak ingat banyak sangat proses kewangan apa dimaksudkan dengan ni. Kewangan perakaunan adalah bahasa perniagaan. Tu je. Kalau lah kita boleh buat sesuatu benda, kalau kita nak simpulkan, kalau payah nak ingat adalah proses untuk macam cikgu kena baca balik kan, mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Kalau susah nak ingat sejauh itu, jadi ingatlah ini adalah bahasa perniagaan. Bahasa perniagaan. Kalaulah murid-murid boleh faham bahasa ni, bahasa yang cikgu maksudkan adalah faham bahasa penyata keuangan, faham bahasa untung rugi, faham bahasa penyata bank, murid-murid boleh mentafsir sendiri pencapaian syarikat. Tak perlu orang ceritakan, tak perlu orang di dalam syarikat menceritakan ehwal syarikat pada kita. Kita sendiri akan faham secara automatik berdasarkan maklumat dalam penyata. Okey? Ini dia cerita untuk apa kita perlu tahu maklumat ni. Antara pentingannya adalah kita nak tahu membuat keuntungan, sama ada kita buat keuntungan, berapa banyak kecairan tunai yang kita ada. Kita perlu untuk membuat pinjaman, kita perlu menjalankan operasi, kita perlu membuat pelaburan. So ini semua antara keputusan-keputusan besar. Jadi untuk apa kita nak belajar sehingga kita tahu laporan ni? Untuk kita membuat keputusan mengenai keuntungan, keputusan mengenai pembiayaan, nak buat pembiayaan, kita nak buat pelaburan. Right? Semua ni berdasarkan kepada semua dokumen yang 3 tadi tu yang kita akan belajar dalam masa-masa akan datang. Okay? So far okay Okay. Alright. Ini cerita-cerita sampingan lah. Dalam buku teks tak ada. Dia panggil Sarbanes-Oxley ni. Oxley Act. Ini berlaku sebab pada tahun 2002 Enron Corporation ni, Enron ni jual tenaga. Dia ni menipu dari segi dia tak ada jualan, tapi dia beritahu dia ada jualan. Jadi dalam penyata ni, akhirnya penyata yang dia disediakan ni, penyata ni tak tepat. Penyata untung rugi menunjukkan keuntungan, sebenarnya dia tak ada duit pun, tak ada jualan pun berlaku, sehingga menyebabkan adanya keuntungan. Jadi bila dia dapat tahu perkara ini, syarikat itu selepas beberapa tahun menipu, sehingga sampai satu masa yang diorang tak ada duit nak bayar, pekerja dia, tak ada duit nak bayar. Jadi barulah telah diketahui umum, rupa-rupanya semua yang dilaporkan yang dia ada jualan sebanyak itu tidaklah sebenarnya jualan. Itu hanyalah obligation to buy. Dia bukan satu benda yang jualan yang sebenar. Jadi disebabkan oleh itu syarikat merudum dan syarikat tu collapse, dan auditor pada syarikat tu, Arthur Andersen, pun collapse juga sebabkan bersekongkol menipu dalam menyediakan penyata kewangan. So dikeluarkan satu lagi akta, dipanggil Sarbanes-Oxley Act ni 2002, supaya untuk mengekang daripada perkara ini berlaku sekali lagi. Jadi tujuan apa dibuat semua ni adalah sebagai penyimpan kira, sebagai auditor ataupun sebagai
sebagai accountant, kita akan mempunyai ruang dan peluang yang secukupnya untuk menipu penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan ataupun penyata bank. Kita ada ruang dan peluang yang secukupnya. Jadi berdasarkan kepada etika, nilai-nilai, value dia. Kan macam your parents pun selalu membebel kan hari-hari kan. Jangan apa ni? Jangan ambil barang orang ataupun take care of your ethics, you know. Be very humble, be very polite to elderly people kan. Benda-benda tu semua itu dipanggil value. Value ni embedded within yourself. And accounting pun, kalau if you are smart enough, we can make we can create things which doesn't exist. Jadi kalau masyarakat luar ni, masyarakat di belah barat ni, they are free thinkers. Most of them have no religion. Sebenarnya yang untuk mengekang benda ni adalah fear on God. Fear pada ketuhanan ni akan menyebabkan kita realize the values that we carry with us. Tapi di masyarakat sana, belah-belah barat, dia tak ada benda ni. Jadi dia kena wujudkan akta-akta supaya manusia sentiasa membuat keputusan dalam keadaan beretika. Boleh faham itu adalah akta untuk mengekang penipuan dalam pelaporan. Okey. Cikgu nak bagi beberapa konsep asas. Sekarang cikgu berada di muka surat. Amir ada buku teks sekat sebelah? Ada. Kat sini. Alright. Amir tengok buku teks muka surat. Kejap Okay. Sekarang ni kita kena sekejap cikgu tengah tengok slide ni. So, bukan semua dalam slide ni yang kita perlu belajar kan. Ni kan. Cikgu akan pick and choose. Lash the join. Alright, cikgu nak perkenalkan sekejap mengenai apakah yang dimaksudkan dengan penyata kedudukan kewangan. Boleh The aim. Boleh. Macam apa cikgu? Macam apa? Muka surat tengok muka surat 13. 13. Dia ada cerita pasal bentuk-bentuk perniagaan semua. Nanti you all belajar je, baca je lah. Dia tak ada apa-apa perkara yang perlu dipelajari kat sana. Nanti semuanya menghafal je tu. Cuma yang cikgu nak emphasize adalah income statement dengan ataupun penyata untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okay? Kalau tengok muka surat 13 tu, sebelah kiri kita adalah penyata pendapatan, sebelah kanan kita adalah penyata kedudukan kewangan. Alright? Nanti murid-murid nanti akan sampai satu masa dalam proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran, murid-murid yang kena buat penyata ini sendiri, bukannya diberi. Alright? Sekarang ni dekat hujung lah ni.
seolah-olah kita dah habis semua proses tu. Kita melihat apa yang apa tu, alright. Kita melihat semua proses tu. Tapi cikgu nak terangkan mengenai untung rugi dengan kedudukan kewangan. Alright. Income statement ni ini adalah nama syarikat. Income statement ni dalam muka surat 13 tu dia tulis penyata pendapatan. Dan dia tulis for the month ended. Tengok ayat ni. Dalam buku teks dia bagi tahu. Amir, dia tulis apa? Bagi tahun berakhir 31 Disember 2015. Okey, bagi tahun Berakhir berakhir. 31 Disember 2015. Okey, 31 Disember 2015. Cuba tengok letak penyata kedudukan kewangan. Tengok penyata kedudukan kewangan yang kat sebelah dia. Cuba Lash bagi tahu apa yang ditulis di bawah perkataan penyata kedudukan kewangan. Lash? Pada 31 Disember 2015. Okey, dia tak tulis bagi tahun berakhir, betul? Ya, betul. Dia tak guna perkataan ni. Instead, dia kata pada. So, the first important differences between these two statements yang kita kena capture adalah the what do you call that? The orientation of the statement. Orientation ni ataupun time frame the statement is referring to. Time frame. Alright. Balance sheet ataupun penyata kedudukan kewangan refers all the items within this. Dan dia refer kepada satu pengumpulan. That means accumulated atau menunjukkan nilai-nilai terkumpul. Menunjukkan nilai-nilai terkumpul. Maksudnya apa? Time frame yang kita tengah refer ni adalah katakan perniagaan itu ditubuhkan pada Januari 2019, pada 31 Disember 2019 dia mula buat penyata ini. 2020 dia buat penyata, 2021 dia buat penyata, 2022 dia buat penyata. Apa sahaja amount yang terdapat dalam bentuk aset ataupun liability ataupun equity, apa sahaja amount yang ada di sini merupakan nilai-nilai terkumpul. Maksudnya, kalaulah dia mempunyai tanah pada tahun 2019 dia ada land atau tanah berharga 40,000, dia akan ulangi balik di sini, dia akan ulangi balik kat sini, dia akan ulangi balik kat sini, dia akan ulangi balik kat sini. Oh, sampai dia berguna. Dia akan ulang je. Okey. Katakan dalam sepanjang tahun tu dia menambah atau membeli tanah-tanah yang baru dalam perniagaan. So dia akan tambah, kalau katakan dia beli lagi 5,000, nilainya 5,000, ini akan jadi 45,000. Dan 45,000 seterusnya. Kadang di antara 2 tahun ni, katakan dia jual tanah bernilai 10,000. Maksudnya 45,000 akan menjadi, dia akan jadi kat sini 35,000. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan kat sini adalah sekiranya tidak ada apa-apa transaksi berlaku pada tanah ni, tanah ini masih dilaporkan seperti sedia ada. Sebab
kerja yang perlu dibuat oleh penyata kedudukan kewangan adalah mengumpul nilai syarikat. Dia punya kerja dia adalah mengumpul nilai syarikat. Dan dia akan menunjukkan semula nilai syarikat dalam bentuk asset, liability dan equity. Ataupun accounting equation dia, asset bersamaan dengan liability tambah dengan equity. Amount ni dengan amount ni akan sama. Sama equity. Ya. Berbeza dengan penyata kewangan. Penyata kewangan atau penyata untung rugi. Berbeza. Beza dia macam mana? Sekiranya terdapat jualan, salah satu item ataupun calon yang duduk dalam penyata kewangan adalah jualan, belian dan belanja. So, kalau kita ambil jualan, katakan pada tahun 2019, jualannya adalah 100,000. Tahun 2020, jualan 100,000 ini tidak lagi diulang. Dia akan dimatikan di sini saja. Jualan yang baru akan diambil untuk menunjukkan jualan pada tahun itu. Begitu juga jualan untuk tahun di antara tahun 2020 ataupun Januari 2021 sehingga Disember 2021, dia akan ambil jualan yang baru juga. Jadi jualan ni tidak ada kaitan dengan jualan ni, tidak ada kaitan dengan jualan sebelumnya. Ini adalah penyata untung rugi atau penyata pendapatan. Dalam bahasa buku biasa dia tulis penyata pendapatan yang kamu tengok sebelah kiri kamu ni. Dia adalah amount yang tidak diulang. Dia adalah amount yang hanya menunjukkan amount yang berlaku pada tahun itu sahaja. Dia amat berbeza dengan cara pelaporan kedudukan kewangan yang akan mengumpul nilai daripada ataupun semenjak perniagaan itu dibuka. Ini baru satu perkataan. Cikgu sedang memberi maksud dan definisi bagi perkataan bagi tahun berakhir adalah sesuatu yang berbeza dengan pada 31 Disember. Dia tak sama. Dua-dua ayat ni tak sama. Satu menunjukkan sehingga ini. Balance sheet ni dia akan cakap sehingga ini aset syarikat mempunyai nilai aset syarikat adalah 207,200. Sehingga ini. Tapi kalaulah kita cakap penyata pendapatan, ayat yang digunakan adalah bagi tahun berakhir, maksudnya daripada 1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2015, ini merupakan hasil keuntungan bagi tahun tersebut. Lepas tu dia guna perkataan bagi tahun berakhir. Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Okay. Alright. Kalau ini adalah kalau kita nak refer ni, dia ada konsep dia kat situ. Time dimension ni. Kalau cikgu tanya soalan, kalau kita bandingkan syarikat A dengan syarikat B, syarikat A ditubuhkan pada 2015. Syarikat B ditubuhkan pada 2021. A membuat keuntungan 100,000, B membuat keuntungan 80,000. Boleh tak cikgu cakap ini di tahun ditubuhkan This is begin. Alright, boleh tak cikgu kata net income ataupun keuntungan Boleh tak cikgu kata
syarikat B melaporkan keuntungan yang rendah berbanding syarikat A disebabkan oleh syarikat B baru sahaja memulakan perniagaannya. Lagi sekali cikgu, lagi sekali. Boleh tak cikgu bagi tahu keadaan ni, melihat dua syarikat ni yang ditubuhkan pada 2 tahun yang berbeza. Syarikat A ditubuhkan 2015, syarikat B ditubuhkan pada 2021, dan pada tahun 2020 tahun ni, 2022 tahun ni, syarikat B melaporkan keuntungan, nilai keuntungan kat sini 80,000. Syarikat A melaporkan nilai keuntungan 100,000. Boleh tak cikgu kata nilai keuntungan B ni rendah disebabkan syarikat ini baru sahaja ditubuhkan? Boleh tak boleh? Ya? Boleh. Saya rasa boleh. Boleh. Lash? Saya rasa boleh juga. Boleh juga. Najila? Tak pasti cikgu. Tak pasti. Alright. Sebenarnya okay, dengar tak jawapan dia? Tak dengar. Ulang balik. Tak boleh sebab dia bergantung pada tahun untung didapat, bukan daripada from bila dia start dia punya untung tu. Ni bergantung sebab cikgu kata tadi penyata untung rugi bukan bergantung pada tahun sebelumnya. Ingat tak perkataan tadi? Okay. Kan? Kita tak boleh nisbahkan keuntungan ini kepada tahun-tahun sebelumnya. Tak boleh. Dia hanya time frame dia ni, dia cut off period dia ni sahaja. Ini sahaja keuntungan dia. Time frame ini sahaja yang dirangkumkan untuk membuat keuntungan tersebut. Jadi, kalau cikgu kata B melaporkan 80,000 rendah berbanding A sebab dia baru sahaja diasaskan, adalah satu kenyataan yang salah. Sebab 100,000 dan 80,000 merujuk pada tahun yang sama. Faham tak? Merujukan tahun yang sama. Yep. Kalau dia adalah 2020 ataupun 2022, keuntungan ni telah dibuat pada 2022 bagi syarikat B, begitu juga 2022 bagi syarikat A. Dia bukannya merujuk kepada nilai terkumpul. Penyata untung rugi dia tak ada nilai terkumpul. Dia hanya within that time frame sahaja. 1 tahun time frame tu, 1 tahun tu je dia ambil. Boleh faham? Faham sikit. Faham Boleh. sikit. Amir macam tak faham je. Tak apa, Kurang faham. Lash, faham tak? Boleh cikgu. Okay. Boleh. Faham Okay. Faham. So kita tolong Amir je sekarang. Okay Amir. Okay. Sekejap, saya bagi satu lagi contoh untuk Amir. 2020 2021 2022. Sekiranya cikgu beli tiket kapal terbang Air Asia pada bulan Oktober, bayar 100 cikgu bayar 10,000 lah contohnya. Nah, cikgu ni seorang-seorang pelanggan dia. Okay. Bagi alright. Ini adalah jualan kan? Ini adalah jualan untuk Asia, ini adalah jualan.
pada hujung tahun, pada penyata untung rugi, cikgu akan laporkan jualan cikgu yang 10,000 tu kepada pelanggan yang naik kapal terbang tu. Betul tak? Betul tu. Betul. Boleh tak tahun 2020 ataupun akhir tahun iaitu pada 31 Disember, cikgu laporkan semula 10,000 ini dalam penyata untung rugi, dalam jualan untung rugi, cikgu laporkan semula 10,000 ni. Boleh tak cikgu laporkan lagi? Cikgu, pelanggan membeli tiket hanya sekali saja. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Lash? Boleh tak boleh? Boleh kot. Masih tak faham lagi. Tak boleh. Ini Sebab berlaku dalam tahun ini sahaja. Semua cerita Oh, dalam ya, tahun ya, betul. cerita dalam okey. cerita dalam tahun ini Faham, mesti faham. dimatikan dalam cerita tahun tu tersebut. Cerita So kalau tahun yang lain tu dah berubah lah harga dia macam tu. bukan dah berubah. Dia adalah cerita yang berbeza. Habis tu? Dia ni Cerita, dia ni dengan dia ni tidak ada kaitan. So tak boleh lah dia laporkan yang lama punya ke tahun Ya, 2022. betul. Dia tak boleh. Dia adalah Okey, faham. dia adalah benda yang berbeza. Tahun dua kalau kita buat laporan untuk tahun 2011, apa yang berlaku pada 2010 tak ada kaitan langsung dengan 2011. Boleh? Boleh. Lash? Boleh. Ya, Cikgu- boleh cikgu. Cikgu Faham. tanya lagi satu soalan nak clarify. Kalau Okey. cikgu cikgu belanja insurans. Perniagaan membelanjakan duit sejumlah wang sebanyak 5,000 untuk insurans perniagaan. Pembelanjaan dibuat pada tahun 2020. Pada 2021, masihkah terdapat perbelanjaan insurans sebanyak 5,000 dilaporkan? Tak. Ada tak? Tak. Kenapa? Sebab dia tahun yang berbeza. So dia lain cerita. Lain cerita. Itu. Betul tak? Betul. Sangat betul. Bagus. Betul. Oh, ya, betul. Alright, good. Well done. Lash, you okay with that? Yes. I am. Sebab you all kena tahu sebab benda ni berbeza tau. Akaun dua penyata ni berbeza. Dia mengumpul cerita yang berbeza. Kau tengok sini kan. Kau tengok cerita-cerita dia. Cerita yang dikumpul kat sini adalah pendapatan, perbelanjaan dan cukai lah. Main cerita yang dikumpul adalah hasil tolak belanja dan lapor untung atau rugi. Rugi ni kalau belanja tinggi hasil rendah, rugilah, dia akan jadi negatif kan. Ataupun kalau hasil tinggi belanja rendah, dia akan jadi untung lah. Cerita kat sini, contoh cikgu ambil pendapatan gaji. Wages ni gaji kan, bayar gaji orang. Gaji orang ni tak diulangi dalam item gaji ni, tak ada kat sini. Cuba tengok. Cuba cari, ada tak item gaji? Ada tak? Wages ada? Tak ada kan? Tak ada. Jadi, bila sebuah syarikat menjalankan operasi, dia akan asing-asingkan benda ni. You all punya kerja lah untuk asingkan. Siapa yang duduk mana. Ada benda yang korang kena letak dekat penyata pendapatan. Ada benda yang korang kena letak dekat penyata kedudukan kewangan. Dia adalah benda yang berbeza. Ada satu atau dua benda saja, dia wujud dia macam haiwan dua alam. Dia ada dalam
penyata pendapatan dan dia ada juga dalam penyata kedudukan kewangan. Itu nanti kita tengok. Uh, untuk mengukuhkan lagi cerita mengenai apa tu? Nilai terkumpul dengan nilai semasa ni, cikgu nak you all tengok dekat muka surat tengok dekat muka surat 179. Dah. Tak. Okey. Ya. 17 tak 17 bukan 179, 176. Ya 176. 176. Ha. Okay dah. Kebanyakan kalau cikgu tunjuk alatan pejabat. Nampak tak? Ada satu ledger tu bertulis, tulisan dia tulis akaun alatan pejabat. Dekat butir Ha? Dekat butir Dekat butir tu. Dekat kepala Hmm. akaun tu. Kepala akaun kan Okay. Ada dia. akaun alatan pejabat. Ini adalah salah satu calon atau akaun yang duduk dalam penyata kedudukan kewangan. Nanti cikgu akan ajar macam mana nak tahu siapa yang duduk mana. Itu nanti kita bincang Cuma cikgu nak beritahu, nampak tak ada perkataan baki HB? Baki Nampak. Bila kita cakap baki ni, benda-benda yang baki ni biasanya merujuk kepada benda nilai terkumpul. Kita akan bawa baki tu. Sebab bila Waalaikumsalam. Masuklah. Ya. Ya. Ya tu. Sorry salingan sekejap. Tak apa. Suruh abang ambilkan. Lepas tu kalau tengok dekat contohnya kalau contoh akaun sewa diterima, nampak tak? Akaun sewa diterima, akaun jualan. Tengok akaun jualan. Tengok item sebelah akaun jualan ni adalah akaun ataupun calon item yang terdapat dalam penyata untung rugi Tengok 8 Jun dia tulis tunai. 30 Jun dia kata akaun belum terima. Nampak tak dua item tu? Yang mana satu? Yang account premise ni ke? Akaun jualan, tengok muka surat 177. Muka surat 177. Kepala dia tulis akaun jualan. Ada. Ada kan? Tengok 2017. Maksudnya permulaan tahun 2017 ni dimula dengan Jun kan? Yang lain semua hujung kan? 30. 30. Yang satu tu 8 Jun kan? Dia sebelum 18. ataupun dia tidak ada satu title, dia tulis 1 Jun baki akaun jualan. Dia tak ada, ayat tu tak ada kan? Tak ada.
Ni dia baki BB. Dia ada baki kat bawah je, tapi atas tu dia tak ada baki. Maksudnya dia tak bawa daripada tahun sebelumnya. Beza dengan akaun alatan pejabat ke ataupun akaun premis yang kita tengok di muka surat 176. Kalau tengok awalnya tarikhnya 1 Jun dia ada tulis modal ataupun dia akan tulis baki bawa ke bawah. BB. Dia adalah akaun yang bermula dengan baki. Sebab akaun yang berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan adalah akaun yang mempunyai nilai terkumpul. Lepas tu dia akan mulakan dengan baki. Kalau benda tu tak ada, dia akan kalau benda tu baru diwujudkan, dia akan ada perkataan modal macam tu. Dalam akaun premis tu dia tulis modal. Tapi kalaulah modal ni telah wujud pada tahun sebelumnya, pada tahun 2017 nanti dia akan tulis baki bawa ke bawah. Boleh faham Lash? Boleh. No, what I'm trying to say, you need to macam be clear tau, that the time frame, the orientation of this account. Kalau you tak faham apa yang dimaksudkan dengan ataupun jangka waktu yang time frame yang ataupun cut off point bagi penyata untung rugi dan cut off point bagi penyata kedudukan kewangan tak ada cut off point. Dia ada cut off point hanya untuk akaun untung rugi sahaja. Dia ada satu time frame yang spesifik diukur. Tapi kalau penyata kedudukan kewangan, dia akan refer kepada nilai terkumpul pada satu tarikh. Okay. Tujuan cikgu bawa you tengok kat modul 5, sebenarnya benda ni berkait. Kalau sebab akaun ni, kan cikgu kata tadi dia adalah proses. Kita dah tahu hujung dia apa kita nak capai. Yang chapter 5 ni semua adalah proses ni. Nak capai yang tu lah ni, nak buat laporan. Nanti murid boleh tengok dekat modul akhir nanti. Modul akhir, modul 9 atau chapter 9. Dia tulis kesilapan penyata pendapatan. Tapi yang pembetulan kesilapan ni ke? Tapi dia sebenarnya pembetulan kesilapan ni bukan pengakhiran dia. Pengakhiran dia adalah pada chapter 8. Chapter 8 nanti dia ada tajuk dia adalah pelarasan tarikh imbangan duga dan penyediaan penyata kewangan milik tunggal. Apa yang adik tengah buat sekarang ni adalah menyediakan penyata kedudukan kewangan dan penyata pendapatan. Itu chapter 8 nanti masuk dalam chapter 5 nanti dia akan komprehensifkan lagi sikit daripada sini. Ada beberapa penyata tak ada cover. Tengok muka surat 277. Nanti murid-murid bila sampai satu peringkat kita dah habis tahun nanti, kita dah kena sediakan sebuah laporan yang berbentuk macam ni. Jadi murid-murid kena hafal apakah item yang masuk dalam penyata untung rugi dan apakah item yang termasuk dalam muka surat belakang dia, iaitu penyata kedudukan kewangan. Sebab dia adalah item-item yang berbeza. Apa yang cikgu nak terangkan kat sini adalah ini adalah penghujung dia. Ini penghujung dia. Yang kita tengah buat ni adalah penghujung. Kita nak faham apa kita nak capai daripada akaun ni, daripada kita buat simpan kira, daripada kita buat ledger, daripada kita buat journal.
daripada kita buat imbangan duga, daripada kita buat penyelarasan imbangan duga. Semua proses-proses ni sebenarnya nak capai pada perkara ni saja. Nak capai menyediakan sebuah penyata kedudukan kewangan dan penyata untung rugi. Boleh faham Boleh. Boleh. Cash flow statement ni dalam tingkatan 5 ni. Ni statement satu lagi yang dia panggil penyata aliran tunai. Nanti you akan belajar. Cikgu tak sentuh bab ni dulu buat masa ni. Sebab akan ada masa dia lah nanti kita bincang ni. Alright, untuk pengakhiran sebelum kita habiskan chapter ni, cikgu nak tunjukkan balik dua statement ni. Tadi kita bincang cikgu nak you all tengok sini je Tengok screen balik Jangan tengok ni. Jangan tengok ni buat sementara ni. Tengok dua ni je. Ni satu. Ini dua. Ni pun jangan tengok. Okey. Anak panah yang menunjukkan ini, amount ini ditransfer masuk dalam penyata ini dan ditransfer masuk ini ataupun ini kepada sini secara directnya adalah menunjukkan bahawa penyata kedudukan kewangan merupakan master statement. Dia master sebabnya apa? Dia mengumpulkan semua berkaitan dengan tunai, semua berkaitan dengan aset perniagaan, semua berkaitan dengan hutang-hutang yang diberikan kepada perniagaan, dan dia juga mengumpulkan nilai-nilai yang diberikan, nilai terkumpul yang disumbangkan oleh pemilik perniagaan. So dia kerja dia kumpulkan. Dia kumpul apa yang dilupuskan dia turunkan. Selainnya dia kalau tak ada apa-apa transaksi dia tulis balik. Itu kerja dia. Dan dalam menyediakan penyata kedudukan kewangan, dia ada item yang dia ambil daripada penyata untung rugi. Item ini, 800 ni, nampak tak 800 ni? Nampak tak 800 ni? Amount ni sebenarnya datangnya daripada sini. Daripada penyata yang atas tu kan? Ya. Jadi dia berkait. Contohnya, kalau cikgu kata melihat perniagaan ni, melihat kedudukan kewangan perniagaan ini, cikgu nak tahu apa sebenarnya yang mewujudkan amount pendapatan dia. Dipanggil retained earnings. Kalau cikgu boleh tukar ni sebenarnya retained earnings kepada pendapatan ataupun keuntungan. Mana datang benda ni? Cikgu kena lihat kepada penyata untung rugi. Penyata untung rugi punya akhir je, end result dia campak kat sini. End result bukannya awalan dia, bukan amount awalan. End result dicampak dekat penyata kedudukan kewangan. Dan kalau cikgu nak tahu itemize dia, cikgu kena lihatlah dalam penyata untung rugi. Untuk melihat apa itemize dia. Berapa banyak hasil, berapa banyak belanja. Dia berkait. Nanti masa tingkatan 5 nanti akan belajar ni. Penyata aliran tunai. Ini pun berkait juga. Ini pun nanti dia akan campak dekat balance sheet. Dekat penyata kedudukan kewangan. Kalau cikgu tak pasti tingkatan 5 ada belajar return earning tak? Tapi kalau ada statement ni, ini pun dicampak. Jadi semua ni kalau kita tengok anak panah ni, tak ada pun anak panah yang daripada sini menuju ke sini
dan tidak ada anak panah daripada sini menghala ke sini, tak ada. Dia ambil amount yang ini masuk ke dalam balance sheet, begitu juga ambil amount dekat hujung sini masukkan dalam balance sheet ataupun penyata kedudukan kewangan. Apa maksud dia? Lash, apa maksud dia? Kalau mana satu yang kita akan buat dulu? Kalau macam tu. Kalau kita nak buat penyata kedudukan kewangan, mana satu yang kita perlu buat dulu sebelum kita ada dua benda tadi kan? Kita nak buat dua kan? Kita nak buat penyata kedudukan kewangan dan kita juga nak buat penyata untung rugi. Mana satu yang kita buat dulu? The priority dia siapkan yang mana satu kita kena siapkan dulu sebelum kita buat yang dua-dua kita nak buat. Tapi siapa yang dulu kita kena buat? Macam Yang Buat PKP dulu. penyata untung rugi. yes, this must come Penyata untung rugi. yeah. Yang ni mesti Oh. second. And in fact, this must be the final lah. Kalau ada buat penyata aliran tunai, kita kena buat penyata aliran tunai dulu, baru kita boleh buat penyata kedudukan. Sebab ini biasanya dia last. Sebab dia perlu amount daripada statement-statement lain untuk melengkapkan diri dia. Lepas tu bila kita tengok tadi muka surat belakang tu, masa kita buat kita tengok muka surat mana tadi tu yang kita tengok modul 8 tadi tu, yang kita tengok penyata untung rugi dan perdagangan dan untung rugi tu, dia tunjuk pada kita pada muka surat 277, dia tunjuk pada kita penyata untung rugi dulu, selepas itu baru pada muka surat 278 dia tunjuk pada kita penyata kedudukan kewangan. Kalau tengok kat situ ada untung bersih tak muka surat 277? Ada untung bersih tak dia tulis situ? Ada? Ada. Bawah sekali. Berapa dia tulis? Berapa Lash? 2,998. 298. 298. Okey, tengok dekat muka surat Ya. 78. Ada tak amount tu ditulis balik dalam penyata kedudukan kewangan? Tak ada. Tak ada? Ada kat equity Yes. pemilik. Oh, Ah, dekat equity pemilik. mestilah ditulis balik. Untung Sebab bersih. Ada. dia lah supporting. Tengok je. Mhm. Sekejap kena main pistol. Okay. Alright. Jadi, amount tu kena tulis balik. Dia kena tulis balik sebab dia adalah supporting. Boleh faham tak? Jadi cara kita susun Boleh. nanti cara kita susun nanti adalah kita kena tahu apakah item-item yang masuk hasil belanja, apakah item-item yang akan masuk sebagai aset, apakah item liability dan equity. Macam mana? Cuba tarik boleh? Oh ya. Okay. Ambil tandas ke? Boleh sampai berapa ni? Oh 10.5. Nadia kata 10.5 je. Cukup tak setakat ni? Amin? Lash, cukup tak setakat ni? Nak boleh kita sambung lagi nanti? Tak menjawab pun. Lash, Apa dia cikgu? enough for today?
Yeah, I think, yeah, okay. Cikgu boleh continue pun okay juga. Kita orang okay je. Faham cikgu? Faham I wish I Ha. can, but nanti kita Faham. kita sambung lagi lah nanti. Alright? Nanti kita akan sambung Okay. yang apa tu? Yang accounting equation. Accounting equation ni kita kena sambung balik. Alright. Sebab nanti masa kita buat penyata semua account yang kita nak mula proses ni, kita kena sentiasa mematuhi prinsip ni. Sentiasa mematuhi prinsip ni. Okay, thank you. Kita punya account remains consistent daripada mula kita rekod sampailah pengakhiran kita rekod. Alright, nanti kita akan explore this part. Right, cikgu tak nak you all terlupa apa yang kita belajar hari ni. Please do revise again apa yang kita dah bincang. Go through the notes. Cikgu record this session. If you really need to listen to this again, you may do so also. Okay? Right, itu saja untuk hari Okay. ini. Okay. Terima kasih banyak. Sure. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, cikgu. Okay. Okay, thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.